kemungkinan besar kita dah belajar tentang sirah ini daripada kecil lagi, daripada sekolah lagi, atau mungkin kita juga banyak menghadiri program-program Maulidur Rasul dan juga Rabiul Awal. Maka sebenarnya sirah Nabi ini boleh katakan telah berkali-kali kita ulang. Tetapi yang amat pentingnya ketika kita mempelajari sirah Nabi, selain daripada mempelajari perjuangan, kesusahan dan kepayahan baginda sallallahu alaihi wasallam membawakan Islam kepada kita, membawakan agama yang benar itu ke dunia ini, yang lebih-lebih penting lagi untuk kita perhatikan adalah kerohanian di sebalik yang membawa itu. Kerana di situlah tersimpannya akhlak-akhlak, di situlah tersimpannya intipati Al-Quran. Tidaklah Al-Quran itu melainkan mengajarkan kita kepada akhlak yang mulia, dan tidaklah Nabi itu diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka amat rugilah kalau kita mempelajari sirah hanya pada tahun dan faktanya, tanpa kita mengenal kerohanian yang mengenalkannya. Yang mana melalui itulah kita mengenal yang empunya segalanya. Maka kita sekarang berada pada zaman yang sangat mencabar. Zaman di mana perkataan-perkataan tentang kerohanian, tentang spirituality, tentang karamah, tentang perkara-perkara yang bukan zahir, sangat senang dianggap sesat. Manusia sekarang ketakutan tak boleh membezakan benar dan salah, kerana akses kepada maklumat itu terlalu luas. Bagaimana mereka ingin membezakan yang benar dan yang salah kalau semuanya menyampaikan dan menyatakan dirinya benar saja? Maka setiap kalam yang membawa kepada tidak realistik ataupun tidak ada secara materialnya, alam nyatanya, zahirnya, mereka mengatakannya sesat kerana ketakutan dan kejahilan. Fahaman ini tidak lain dibawa kepada umat Islam sebenarnya adalah untuk meruntuhkan dan melemahkan umat Islam. Apabila umat Islam tidak punya lagi kesucian-kesucian di dalam agama, iaitu kerohaniannya, iaitu rohnya yang telah bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bala syahidina engkaulah Tuhan kami itu. Apabila kekuatan kerohanian itu telah dicabut daripada umat-umat Islam, mereka tidak lagi percaya dengan kerohanian, tidak lagi percaya dengan ilmu-ilmu yang membawa kepada kebangkitan kerohanian. Mereka hanya mementingkan fakta yang nyata, yang depan mata sahaja. Maka di situlah umat Islam akan jatuh. Kejatuhan umat Islam itu. Kerana apabila kerohanian itu tidak disahut, sedangkan itulah matlamat asal manusia dijadikan, maka manusia tidak punya lagi tempat untuk kembali, melainkan kepada bisikan nafsu dan syaitan juga. Kerana rohnya tidak lagi dipedulikan. Bagaimana dia nak mendapatkan panduan itu? Maka umat Islam tidak punya lagi asas, walaupun mereka membaca Al-Quran, walaupun mereka mengaji pelbagai ilmu, tetapi mereka tersangkut pada yang dapat dijelaskan dengan mata dan akal yang terhad ini sahaja. Di situlah kelemahan umat Islam. Kalau kita perhatikan dalam sirah-sirah Nabi yang kita akan belajar nanti, dalam bentuk perjuangannya, dalam bentuk kemenangannya, kesemuanya adalah daripada keyakinan dan kerohanian baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Bukan pada perkara yang nyata, bukan pada perkara yang material saja. Bukan kerana ramai, bukan kerana banyak, bukan kerana canggih. Kan? Jadi hati-hati tu. Hati-hati bila adanya satu gelombang yang membawa kepada kita, tak payahlah kita nak belajar terlalu dalam sangat. Tak payah kita nak hayati terlalu ni sangat. Kita belajar luar-luar je. Atas-atas saja. Janji tahu solat, tahu sembahyang, kenal Allah satu, Nabi Muhammad, itu sudah. Hati-hati. Kerana umat Islam sedang menuju kepada yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kalian pada akhir zaman nanti, itu zaman kita sekarang ni, akan diratah oleh golongan-golongan kufar dan munafikin. Bagaimana? Kenapa kami boleh diratah bagaikan laut itu? Adakah kami ini sedikit? Bukan. Kalian teramat ramai. Namun ibarat buih di lautan yang apabila dipukul ombak, hilang. Tiada kekuatan. Di mana kekuatan umat Islam? Iaitu pada kerohaniannya. Maka sama-sama kita pada bulan Rabiul Awal ini yang bakal menjelang ini, dalam perjalanan kita mempelajari sirah Nabi SAW, saya yakin lebih banyak guru-guru penyampai-penyampai yang boleh sampaikan dengan lebih solid, faktanya lebih lagi rigid, dan juga berbagai sumber rujukan. Namun yang akan kita fokuskan di sini adalah melalui sirah-sirah itu, kita menghayati akhlak baginda SAW, menghayati kerohaniannya,
menghayati Habibullah itu, mencambahkan cinta kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan selepas ini setiap suatu kehidupan kita, ketika kita melalui kehidupan seharian kita, kita akan selalu terbayang-bayang apakah tindakan baginda kalau menghadapi situasi sebegini. Bukan untuk merendahkan. Banyak ketikanya kerana tidak kenal kita ini sangka memuji tapi sebenarnya kita sedang merendahkan. Maka mudah-mudahan perjalanan sirah nabawiyah kita kali ini, mudahnya sirah Nabi bersama Ruhi akan dapat memberi sedikit sebanyak kebangkitan umat Islam melalui mahabbah cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana hanya melalui cinta kepada baginda lah akan mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Itulah janjinya.